Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Yang saya kasihi pengacara majlis, pengurus masjid, tuan imam, tuan-tuan, sidang hadirin yang dikasihi rahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang diriwayatkan oleh Hakim. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan dia untuk ke syurga. Tuan-tuan, malam ni kita akan mengenali yang disebut sebagai akidah. Akidah ni daripada kata dasar aqadah, yakni simpulan. Apakah ilmu yang kita nak belajar? Jalan yang kita nak tempuh ni jalan apa? Disebut dalam Sahih Bukhari, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nak dia jadi baik, Allah bagi faham agama. Maksud dia apa? Apa yang kita nak dalam memahami agama? Maka disebut oleh Nabi SAW, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal ilmu agama yang kita nak faham, kita nak kenali, kita nak rempuh ni, kita nak tempuh, ialah ilmu mengenal Allah. Itulah yang disebut sebagai akidah ataupun disebut sebagai ilmu tauhid. Ilmu tauhid, tuan-tuan, kita ilmu ni kena belajar. Pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqh, yang ketiga ilmu tasawuf. Ada orang dia belajar dua aja, tauhid kemudian fiqh. Ilmu tasawuf dia kata seperti mana ayat acar. Tak, kena belajar tiga ni. Pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqh, yang ketiga ilmu tasawuf. Sebab tu tuan-tuan disebut awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ni kenal Allah. Ilmu apa yang kita kenal Allah? Itulah namanya ilmu tauhid. Iaitu kita sangkutkan diri dengan Allah. Kita faham dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut ilmu tauhid, tuan-tuan kena ingat dia ada beza. Ilmu tauhid mengenal Allah, maka dia ada Islam, dia ada iman. Islam maksud dia apa? Islam daripada salam, maksud dia tunduk, patuh, menyerah diri. Salam, Islam. Bila kata Islam, dia kena ada iman. Iman dengan Islam berbeza. Pernah datang seorang Arab Badawi jumpa Nabi dalam suratul Hujurat. Dia kata apa? Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Berkata Arab Badawi ni jumpa Nabi, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia kata saya telah beriman. Maka Allah kata kepada dia, kamu belum beriman. Kamu hanyalah Islam. Kerana iman tu belum masuk dalam diri kamu lagi. Tuan-tuan kena beza. Pertama Islam dengan iman. Islam ni apa? Kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu Islam. Iman tak? Iman belum lagi. Iman inilah tuan-tuan kita kena faham. Bila disebut iman, kita mengaji kitab kuning. Ulama memberikan iman ini ada tiga. Apa dia yang ada tiga ni? Pertama, iqraru bil lisan. Bila kita kata kita ni orang beriman, pertama iqraru bil lisan. Kita iqrar, menyebut dengan lisan. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu beriman tak? Baru Islam. Iqraru bil lisan. Sebab tu ada orang jumpa, Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Dia ni orang Cina, anak murid saya. Ustaz, saya nak tanya. Orang Cina dia sembah, tokong dia, Tuhan dia nampak. Tuhan dia boleh pegang. Tuhan kami nampak. Mana Tuhan Ustaz? Saya jawab dengan analogi akal. Kalaulah Tuhan ini boleh nampak, bagaimana orang yang lahir tak ada mata? Tentu dia tak perlu percaya Tuhan. Sebab dia tak nampak. Dia lahir-lahir buta. Dia tak nampak Tuhan. Jadi tak perlu percaya Tuhan lah. Kamu kata Tuhan itu boleh dipegang.
Bagaimana orang yang lahir tangan tak ada? Tentu dia tak perlu percaya Tuhan. Sebab tu Tuhan kami ialah kami yakin dengan hati. Orang putih kata hati ya. Sebab orang yang buta hati tetap ada. Orang yang tangan lumpuh hati tetap ada. Sebab itu dia masuk yang kedua, iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi. Orang yang beriman ni dia kena terima dalam hati, membenar dalam hati. Sebab tu tuan-tuan, saya cerita dekat dia bahawa kami percaya Tuhan kami ni Allah, Tuhan yang menciptakan kami. Kami yakin dengan hati. Kemudian saya tanya dekat pelajar saya Cina ni. Saya tanya dia, kamu tahu tak angin tu ada? Dia kata ada. Mana bukti angin ada? Dia kata bila kita tengok pokok bergoyang. Nampak? Tengok pokok bergoyang, itu angin kah? Tidak. Macam mana kamu tahu kata dia angin? Baru dia kata kita yakin lah. Sebab pokok bergoyang. Macam tu Tuhan. Allah ni kita yakin walaupun tak nampak dengan mata. Kita yakin ada. Sebab apa? Sebab angin kipas berpusing, tuan-tuan rasa. Tuan-tuan rasa kehadiran Allah bila ada ciptaan manusia. Bumi ni, langit, semua ni, pokok-pokok. Dengan diri kita sendiri menunjukkan ada pencipta. Maka itulah keyakinan yang disebut sebagai wa tasdiqu bil qalbi, menerima dengan hati. Kemudian apa? Wal amalu bil arkan, wal amalu bil jawarih. Bila dah yakin dengan hati, kena buat dengan ibadat. Sebab itu tuan-tuan, bila kata beriman, Nabi sebut man sarrathu hasanatuhu. Barang siapa yang dia suka benda baik, wasa'at sayyi'atuhu, dia benci benda yang tak elok, fahuwa mu'minun. Nabi kata itulah orang yang beriman. Maksud orang yang beriman ni tuan-tuan, kita buat benda baik kita suka, menunjukkan kita beriman. Tuan-tuan datang majlis ilmu ni, kan? Tuan-tuan suka tak suka? Kalau suka, ini antara fahuwa mu'minun, orang yang beriman. Menunjukkan tuan-tuan dah ada dah keimanan dalam diri. Suka majlis ilmu. Datang majlis ilmu, tunggu ustaz datang lewat. Bukan datang lewat jen nak mampus, yang tahu tak? Aku punya geram lah. Pusing sana, pusing tak boleh. Tuan-tuan, waste tu penipu betul, waste. Allah, nak bagi sampai awal. Saya sampai dekat Shah Alam tadi tu, pukul 7 suku sampai dah. Tapi tuan-tuan nak masuk tak boleh dekat Masjid As-Salam ni. Rupanya Masjid As-Salam ni ada dua. Satu As-Salam Taman Petaling apa. Dia bawa pergi sana. Memang penipu tu waste tu tuan-tuan. Set kali kedua barulah sampai. Saya pernah sampai masjid ni lama dah. Rasa 5-4 tahun dah. Pernah datang sini. Dulu tak ada aircon. Sampai sekarang pun tak ada aircon tuan-tuan. Bila nak buat aircon dah. Kan? Jadi tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan suka majlis ilmu, datang. Itu di antara fahuwa mu'minun, orang yang beriman. Orang buat majlis ilmu. Sebab itulah Nabi SAW sebut tadi, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang tempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan masuk syurga. Yang datang jauh, yang datang daripada kerja, tak balik lagi, datang majlis ilmu. Dalam hati, aku suka, ada iman dalam diri. Sehingga kan Nabi kata apa? Innal mu'mina. Sesungguhnya orang yang beriman ni apa? Innal mu'mina disebut dalam hadis. Innal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman itu yara zunubahu, dia melihat akan dosanya. Apa? Fa innahu yaqa' tahtal jabal, seperti mana dia duduk di bawah bukit. Yaqafu an yaqa' alaihi. Di dalam hadis kata, dia duduk bawah bukit, dia takut bukit tu timpa dia. Itu hebatnya orang yang beriman. Sebab tu tuan-tuan, orang yang beriman ni bila dia tengok benda baik, dia suka. Tuan-tuan suka atau tidak? Tengok orang solat, kita suka. Dan kita buat. Dan bagi orang lelaki, tuan-tuan, solat berjamaah wajib bagi dia. Ni tuan-tuan yang duduk ni, kan? Tuan-tuan dengar azan dalam satu hadis, dengar azan. Dia solat di rumah seorang-seorang, tak sah solat dia. Sampai macam tu. Dan Nabi suruh bakar rumah orang yang tak datang berjamaah. Jadi saya nak tanya betul-betul lah, siapa yang memang ahli qaryah Masjid As-Salam Puchong Perdana? Cuba angkat tangan. Memang ahli qaryah sini. Siapa ahli luar? Bukan orang sini. Ahli qaryah Puchong Perdana tak datang. Dia duduk semayang di rumah tuan-tuan. Sepatutnya tuan-tuan, Nabi kata dengar azan kena datang. Itu menunjukkan apa? Kita orang beriman. Orang perempuan tak ada masalah. Orang perempuan dia boleh semayang di rumah. Semayang di rumah.
Tapi kita orang lelaki kena datang berjamaah, wajib bagi dia. Sehingga dikatakan kalau kamu nak tahu orang tu beriman, tengok dia solat dua. Pertama dia solat berjamaah waktu Aisyah dan waktu subuh. Waktu solat Aisyah dan subuh. Dan itu di antara orang yang beriman. Sebab tu tuan-tuan, bila kata iman, kita tengok, kita suka tak solat berjamaah? Datang berjamaah tuan-tuan, datang solat bersama-sama, kita boleh sembahyang bersama-sama. Dan sampai Nabi kata pernah berlaku, kalau tuan-tuan berjamaah dah di masjid, balik tuan-tuan boleh ulang semula sembahyang berjamaah dengan isteri. Sembahyang dengan isteri, tak ada masalah. Balik sembahyang pula jadi imam. Pernah berlaku di zaman Nabi, sahabat ni selalu sembahyang berjamaah. Dikatakan waktu zuhur, tiba-tiba dah Nabi sembahyang habis, sahabat ni baru sampai. Nabi kata, wahai sahabatku, sahabat ni selalu berjamaah dengan kita. Siapa nak tolong untuk masbuk? Masbuk. Kita kena faham, masbuk dengan muafiq. Jadi sahabat ni kata, kami nak ya Rasulullah. Pergi. Boleh ulang semula, walaupun dia dah sembahyang dah. Sebab apa? Nak tolong bagi dia dapat pahala berjamaah. Jadi sahabat ni pergilah belakang. Nak masbuk ni kena tahu tuan-tuan. Kita kadang-kadang ni, banyak di kalangan kita tak tahu. Nak masbuk, terutama orang perempuan. Macam mana nak buat? Allahu Akbar, masuk dulu. Masuk dalam semayang dulu. Banyak kita ni pergi, kawan tu jadi imam, terus kita cuit dia. Kawan terkejut. Masuk dulu. Allahu Akbar. Masuk dia, di belakang ni ada orang solat. Kemudian barulah kita cuit. Cuit masuk dia. Aku solat di belakang, kamu jadi imam. Sebab niat imam ialah sunat, niat makmum wajib. Jadi macam mana nak buat? Angkat dulu, Allahu Akbar. Kemudian cuit. Saya pernah tuan-tuan semayang dekat Al-An'ar. Semayang sunat ba'dah Aisyah. Semayang sunat ba'dah Aisyah, orang nak semayang sunat, semayang wajib, boleh masuk tak? Boleh tak? Orang yang semayang sunat, kita yang wajib masuk, dia jadi imam. Boleh tak boleh? Boleh. Jadi saya pun semayang sunat ba'dah Aisyah. Tiba-tiba ada seorang, saya tak tahulah dia daripada spesies mana, tak tahulah. Dia pun angkat takbir, Allahu Akbar. Betul lah tu. Rupanya tangan pendek. Dia nak cuit tak sampai. Dia nak cuit juga. Yang sampai apa? Dia tikam pinggang saya. Tikam saya latah tu. Batal terus. Agak-agak lah. Jadi macam mana nak buat? Tak boleh, tak apa. Sebab sembahyang kita jadi makmum, niat wajib. Ni imam sunat dapat pahala. Dia tak niat pun tak apa. Kita Allah Akbar, dapat pahala. Jadi macam mana? Kalau nak cuit tak boleh, tak payah. Ikut aja. Itu cara dia. Boleh ulang semula. Katalah tuan-tuan sembahyang Aisyah lagi. Habis-habis tiba-tiba ada seorang, dia datang lewat. Selalu dia datang berjamaah. Tuan-tuan keluar-keluar, tuan-tuan jumpa dia. Semayang belum? Allah, saya ni lewat. Tak apa. Saya jadi imam. Tuan-tuan jadi imam, dia jadi makmum. Habis-habis semayang, tuan-tuan pun keluar. Jumpa seorang lagi. Semayang belum? Kami dah semayang dah. Bolehlah ulang sekali lagi. Tuan-tuan kata apa? Kepala otak hang. 3 kali dah aku jadi imam, dia kata. Tapi boleh. Tak ada masalah. Ulang. Sebab apa? Sebab nak dapat pahala berjamaah, tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, orang yang beriman ni, dia suka benda yang baik. Solat berjamaah datang selalu, majlis ilmu. Tapi alhamdulillah kebanyakannya tuan-tuan tak nampak dalam diri dia. Sebab tu orang yang beriman, dia wasa'athu hasanatuhu, dia suka benda yang baik. Majlis ilmu, buat benda sunat. Ni nak masuk ni, tuan-tuan ni, yang disebut sebagai apa? Korban. Fasalli li rabbika wanhar. Dan dirilah salat dan wanhar. Kalau tuan-tuan tengok dalam mazhab Imam Hanafi, dia katakan tuan-tuan, wanhar ini ataupun udhiyah, disebut udhiyah, penyembelihan ataupun disebut korban. Mazhab Imam Hanafi dia sebut wajib. Sehingga kan dia ambil hadis Nabi, sesiapa yang tak buat tuan-tuan korban, maka jangan dekat dengan masjid kami. Ini hadis sahih Ibnu Hibban. Orang yang tak buat korban, dia mampu, jangan dekat masjid kami. Sampai macam tu. Kerana apa? Sebab tu dia ambil tuan-tuan hadis ini, kata Imam Hanafi wajib. Tapi bagi kita Imam Syafi'i sunat muakkad. Orang yang beriman tuan-tuan, dia suka. Kalau ada majlis korban, dia masuk tuan-tuan. Kalau mampu, masuk.
Ada di kalangan kita disebut tuan-tuan dalam apa mazhab Hanafi dia kata apa? Kalaulah kita belanja selalu kan 1000 bulan tu memang mampu tuan-tuan kita lebih 650 lebih tuan-tuan lagi 350 kena buat wajib mengikut Imam Hanafi. Sampai macam tu menunjukkan benda yang baik. Sebab disebut fasholli li rabbika wanhar dan dirilah solat dan wanhar. Tuan-tuan tengok dalam Quran ni bila dia kata dirikan solat berkorban, maksud dia apa? Macam sinonim. Ini benda baik. Ada orang tuan-tuan, dia nak buat dekat Kamboja, Myanmar, Sudan. Tengoklah Khariah kita ni, ada tak lagi buat. Ada di kalangan kita nak buat jauh. Dekat Khariah kita kadang-kadang tak ada berkorban. Kan? Sampai tak ada, lembu nak sebelih pun tak ada. Buat di tempat kita dulu. Kan? Buat tempat kita ni nak buat jauh-jauh tu. Saya pernah tuan-tuan pergi Kamboja, pergi tengok lembu yang disembelih tu, bukan lembu pun. Nak kata lembu tak lembu, kecil sangat. Kira tak cukup. Yang kata tahun, kecil je pun. Yang penting apa? Banner tu, banner. Gantung dekat lembu, ambil gambar. Sampai nak tipu macam tu. Harga 350. Tuan-tuan, kita buat tempat kita. Sebab apa? Semua boleh dapat. Kita boleh bagi dekat orang yang nak apa? Keperluan korban ini. No. Kita suka benda yang baik. Dan alhamdulillah bila disebut tentang korban disebut anhar. Bila disebut anhar, udhiyah. Sebab tu disunatkan tuan-tuan bila menyembelih binatang pada waktu udhiyah duha, pagi-pagi. Kemudian disebut korban. Korban ni ambil daripada bahasa Arab qarab ini dekatkan diri kepada Allah. Kalau tuan-tuan nak jadi orang beriman, ni raya korban ni masuklah tuan-tuan. Nak dekat diri dengan Allah, tu tanda iman kita. Wasa'atuhu hasanatuhu, kita suka benda yang baik. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, saya selalu ulang benda ni. Tapi ulang-ulang pun ada orang dia lupa. Bagi orang lelaki nak tunjuk hebat, orang lelaki ni dia ada 5 perkara. Orang lelaki. Saya duk ulang yang ni. 5 perkara tu apa? Pertama, orang lelaki tolonglah kakak-kakak cek suami kita. Pertama, orang lelaki boleh jadi imam. Ni, kita ni. Saya nak tanya makcik-makcik kakak di belakang. Agak-agak suami kita boleh jadi imam tak? Ni, boleh jadi imam. Imam apa? Imam Maghrib, Isya, Subuh. Bukan Zuhur Asar. Zuhur Asar senang. Allahu Akbar. Dia bunyi macam tu lah. Maghrib, Isya, Subuh. Ni, orang lelaki. Kau tolong cek. Kalau nak jadi suami pun, tanya dulu. Boleh jadi imam tak? Boleh. Suruh dia datang Maghrib. Tolak jadi imam. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang paling seronok siapa? Katalah suami kita jadi imam. Yang paling seronok siapa? Isteri kita di belakang. Ar-Rahmanir Rahim. Dia belakang. Seronok tuan. Boleh jadi imam. Waladhalin amin. Tunggu, dia nak baca surah apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Suamiku, inna a'tayna kal kautsar. Dia kata tak ada surah lain, surah tu yang duk baca. Tapi nak bagi tahu, seorang lelaki pertama boleh jadi imam. Tolak jadi imam apa? Maghrib, Isya, Subuh. Wahai orang lelaki, kalau kita duduk di mana pun, kalaulah tuan-tuan duduk di Puchong, katalah esok balik ke kampung, tuan-tuan boleh jadi imam, orang pandang mulia kita. Siapa jadi imam tu? Dia bukan ustaz, dia pegawai tentera. Orang hormat kita. Siapa jadi imam tu? Dia polis pension dia. Orang hormat kita. Siapa tu? Dia kontraktor. Boleh jadi imam. Orang hormat kita. Sebab tu nak cari pasangan menantu, boleh jadi imam. Maghrib, Isya, Subuh. Yang kedua apa? Yang kedua, orang lelaki boleh baca Quran dengan baik. Baca Quran dengan baik. Tolak ya, dia jadi imam. Dia boleh baca dengan baik tuan-tuan. Baca Quran yang baik. Kalau tak boleh sangat, saya sudah sebut, orang lelaki kena. Pertama suratul Mulk, yang kedua surah Sejadah, yang ketiga surah Waqiah. Kena bagi ingat. Kalau tak ingat sangat, Qul huwallah. Kerana apa? Kerana Qul huwallah ni siapa baca 4 kali, 1 Qul huwallah, suku Al-Quran. 4 kali, 1 Al-Quran. Tapi kalau boleh, orang lelaki boleh baca Quran dengan baik. Sabar boleh baca, surah Sejadah boleh baca, surah Waqiah. Kalau tak boleh sangat, juzuk amma. Orang lelaki kena bagi ingat ni.
Sebab boleh baca Quran dengan baik. Baca Quran macam mana? Mesti berguru. Jangan baca pakai buku. Tuan-tuan kalau mengaji pun, mengaji tauhid, mengaji fiqah, mengaji tasawuf, jangan baca buku saja. Kecuali tuan-tuan dah mantap ilmu. Kemudian tuan-tuan baca buku untuk tambah, tak ada masalah. Ini berguru pun tidak. Pergi baca Aqidatul Najin, boleh sesat tu. Bagi baca Risatul Tauhid, takluk, tuan-tuan tak takluk terus. Pening terus. Sebab tu kena berguru. Penting tuan-tuan. Sebab tu kalau Quran berguru, tengok macam mana lahjah Arab. Kemudian cara sebutan Ar-Rahman, cara sebutan kena berguru. Sebab apa tuan-tuan? Kalau bolehlah orang lelaki ni Quran baca boleh elok, berguru. Kerana apa tuan-tuan? Kerana hebat Quran ini. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmah. Tidak kami turunkan Quran ni, Quran ni syifa, penawar dan rahmat. Sebab itulah pernah berlaku ni cerita tuan-tuan. Dalam YouTube saya ada cerita. Ada satu imam. Imam ni dia kata, saya ada seorang anak perempuan, dia kata, kalau siapa berkenan dengan anak saya, syarat dia hafal Quran. Dalam kampung tu, Puchong Perdana, orang hafal Quran tak ada. Tapi ada 3 orang anak muda. Dia kata, kita daripada tak ada yang lain, daripada tak ada rotan, akar pun boleh lah. Try lah. Pak Imam keluar, Pak Imam, anak Pak Imam ni segak, kalau dia lama-lama pun tak kahwin aja, nak cari orang yang hafal Quran susah. Kami ada 3 orang. Cuba tanya kami tengok, kokotlah boleh? Hafal tak? Tak, tapi boleh lah. Tak apa. Lepas Jumaat datang rumah saya. Datanglah 3 ni. Rupanya Pak Imam ni tanya sungguh. Kamu hafal Quran dah? Tak, tak hafal. Kamu nama apa? Saya nama Asri. Asri? Baca wal as. Kawan pun wal as innal insana lafi khusr sampai habis. Orang nombor 2 lagi seronok. Contoh apa? Rupanya yang nombor 2 nama Anas. Dia kata mesti Pak Imam tanya qul a'udzu birabbin nas. Dia kata. Rupanya dia tanya sungguh. Yang nombor 2 nama apa? Saya nama Anas. Baca Anas. Kawan pun qul a'udzu birabbin nas malikin nas sampai habis. Yang nombor 3 muka pucat. Contoh tahu kenapa? Rupanya yang nombor 3 nama Yasin. Dia kata mampu aku, dia kata. Aku bukan hafal pun. Tiba-tiba Pak Imam tanya, nombor 3 nama apa? Terus dia kata, saya nama Yasin, dia kata. Tapi orang kampung panggil Kulhu. Tu semua pelepas tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih rahmati Allah, ni Quran bagi boleh ingat surah-surah penting. Kalau tak boleh sangat, tuan-tuan, setiap hari bacalah Qul Huwallah. Qul Huwallah ni nak cerita tak reti. Kalau tuan-tuan baca, manfaat dia tuan-tuan akan dapat 100 kali setiap hari. Bacalah tuan-tuan pagi-pagi 100 kali. Hebat tuan-tuan Qul Huwallah ini. Sebab apa tuan-tuan? Qul Huwallahu ahad. Dia menceritakan tauhid kepada Allah. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang lelaki yang pertama boleh jadi imam. Yang kedua boleh baca Quran dengan baik. Baca Quran dengan baik. Yang ketiga apa? Boleh baca doa lepas solat. Ni bukan hadis Nabi ni. Ini orang lelaki ni kena bagi boleh. Lepas solat boleh doa. Doa macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wad din. Wassalatu wassalam ala rasulillah khairul amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Satu-satu. Allahumma gfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ni cara doa. Jangan pula Allahumma rabbana. Allahumma ambil awal dengan lah ya. Tak boleh. Mesti boleh. Rabbighfir lana waliwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ni kalau boleh macam ni, hebat orang lelaki tu. Layaklah jadi suami kita. Yang ketiga boleh baca doa. Doa Arab lah. Kalau tak boleh Arab, Melayu lah. Kira Melayu ni kira lekehan orang utara dah. Yang ketiga, yang keempat apa? Boleh solat jenazah. Orang lelaki tolong bagi boleh solat jenazah. Solat jenazah mudah aja. Kalau kita pergi Mekah, dia akan sebut as-salatu 'alal amwat wat-tif yarhamkumullah. Tuan-tuan tahu tak dia sebut apa? Mayat tu kita tak tahu lelaki ke perempuan. Mudah aja. Tuan-tuan pergi berdiri. Saja ku solat atas ini jenazah, niat seperti niat imam. Imam tanggung.
Macamlah tuan-tuan datang sini kan, tengok-tengok orang dah penuh dah. Tuan-tuan nak solat jenazah, tuan-tuan tak tahu lelaki perempuan. Tapi kita boleh tahu tuan-tuan, kalau kita mengaji dengan ilmu, tengok imam. Mayat perempuan, kepala dia belah mana? Kanan. Mayat lelaki, kepala dia kiri tuan-tuan. Imam duduk dekat mana? Imam duduk dekat mana? Kalau perempuan, duduk di tengah. Tengah tu, tengah. Kalau lelaki, duduk dekat kepala. Jadi kita tahu tengok imam tu. Kecuali kalau imam tu mangkuk ayun. Dia tak tahu, dia pakai hentam ya. Tak, kita boleh tengok. Ni tahu. Tapi kalau tak tahu, niat macam ni. Saja ku solat atas ini jenazah, niat seperti niat imam. Imam tanggunglah. Orang lelaki bagi boleh. Allahu Akbar, baca Fatihah. Baca Fatihah, mudah aja. Kemudian apa? Allahu Akbar, rokok. Orang tanya kenapa rokok? Yang mati mak mentua saya. Jangan rokok. Allahu Akbar, selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim sampai fil alamina innaka Hamidul Majid. Sebab apa? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat tu baik sempurna. Sampai bagi habis fil alamina innaka Hamidul Majid. Kalau tak boleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ataupun wa barik wa sallim. Boleh juga. Kalau tak boleh sangat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak boleh sangat, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tak boleh juga, tak ada dah. Jangan pula Muhammad, tak ada dah. Yang paling akhir, Allahumma salli ala Muhammad. Kan? Sebab apa? Man salla alayya wahidatan. Siapa selawat dekat Nabi sekali, sallallahu bihi ashran, Allah selawat dekat dia 10. Man salla alayya ashran. Siapa selawat dekat Nabi 10, sallallahu bihi mi'atan, Allah selawat dekat dia 100. Man salla alayya mi'atan. Siapa selawat dekat Nabi 100, sallallahu bihi alfan, Allah selawat dekat dia 1000 kali. Man salla alayya alfan kullu yaumin. Siapa selawat dekat Nabi 1000 kali setiap hari, haramallah jasaduhu ala nar, Allah haramkan jasad daripada api neraka. Jadi tuan-tuan, Allahu Akbar selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian apa? Allahu Akbar, baca doa, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau tak boleh sangat, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Senang. Yang tiga apa? Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahum. Kalau nak baca boleh, tak baca pun boleh. Apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi kata siapa yang solat jenazah dapat 1 khirat. Sahabat tanya, 1 khirat itu sebesar mana? Sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu sebesar mana? Panjang 32 km, lebar 9 km. Satu solat jenazah. Siapa iring solat berjenazah dapat 2 khirat. Maksudnya solat 1 khirat, iring jenazah 1 khirat lagi 2 khirat. Itu besarnya pahala. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan orang lelaki, boleh solat jenazah. Kalau boleh jadi imam, kira okey lah tuan-tuan. Yang keempat apa? Boleh doa tahlil. Ni bukan kita duduk di Malaysia, Nusantara. Orang duk buat tahlil, kita buatlah. Kan? Duduk-duduk sila. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin sallallahu wasallamu alaihim wa alaihim ajma'in wa ila khususil ruh ahli al-qum minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sya'ulila lahumul fatihah. Kita boleh buat tahlil. Kalau tuan-tuan ada 5 ni orang lelaki, ni bukan hadis Nabi, tapi kalau ada 5 ni, pertama boleh jadi imam, yang kedua boleh baca Quran dengan baik, yang ketiga boleh baca doa, yang keempat boleh jadi imam solat jenazah, yang kelima boleh buat tahlil. Tuan-tuan duduklah dekat mana pun, orang tak akan buang kita. Duduk dekat mana? Taiping, sila boleh. Kerja apa? Saya pegawai perikanan ya. Saya kerja kilang lah. Orang mulia kita tuan-tuan, ni dalam masyarakat Melayu kita. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, sukalah buat benda baik ni. Benda-benda yang kita ni, alhamdulillah tuan-tuan, solat berjamaah kita jaga. Orang buat korban, kita sama-sama join, kan? Masjid As-Salam, korban tahun ni agak-agak berapa ekor? 10 ya? Sikit lah. Kampung saya dekat 80.
Betul, bukan main-main. 8 ekor lah. Sikit lah. Lepas tu yang Masjid As-Salam ni 100 ekor lah. Tu pun orang bagi free baru.